Hello guys, semasa lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Akhirnya Parti PAS ditunggang oleh Parti Gelakan. Adakah gerakan ancam PAS, Parti Islam se-Malaysia ini di Pulau Pinang? Itu yang menarik untuk kita ikuti. Ya, pencerahan daripada Datuk Lokman Adam, sahabat-sahabat semua. Jadi pelbagai perkara, pelbagai peristiwa yang menarik untuk kita ikuti yang berlaku semasa penamaan calon di 6 buah negeri untuk pilihan raya negeri yang akan diadakan pada 12 hari bulan Ogos ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawa dan juga kita mendengar ya pencerahan daripada Datuk Lokman Adam berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita ikuti. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton bersama ya pencerahan daripada Setakat ni Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Calon-calon daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masing-masing mengemukakan hanya satu calon, tuan-tuan. Tetapi nampaknya pasukan musuh kita bertempiaran. Ada yang meletakkan 2 calon, 3 calon. Contohnya di Langkawi, kita lihat bila mana kursi itu tak dapat kat geng-geng Sanusi. Kita lihat timbalan ketua PAS kawasan, timbalan yang di-Pertua PAS kawasan masuk bertanding. Ketua pemuda pun masuk bertanding. Malah kita lihat berlaku juga rasa tidak puas hati. Ini saudara isu yang kita akan ulas dengan panjang lebar pada malam ni. Kita ingat kita je ada masalah, rupanya diorang ni lagi teruk, tuan-tuan. Kawasan 65% Melayu, kita lihat akhirnya sepatutnya calon daripada PAS bertanding di bayan lepas, tetapi Presiden Gelakan telah pun dipilih sebagai calon oleh Parti Bersatu. Dan diorang ni duk mendabik dada, mengatakan parti mereka memperjuangkan Islam. Islam itu Islam ini, Melayu itu Melayu ini. Last sekali, yang PAS pun tak dapat jadi calon. Yang Gelakan ini pula yang diangkat menjadi calon di kawasan Melayu. Inilah dia, tuan-tuan. Itu sebab saya nak beritahu sahabat-sahabat kenapa kita memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kerana kawan-kawan di AP, tuan-tuan, sudah pasti takkan berebut kawasan di mana UMNO bertanding. Mereka menghormati. Mereka hanya bertanding di kawasan yang bukan Melayu. Kerana mereka ada tulang belakang, tuan-tuan. Tak macam Presiden Parti Gerakan, tidak ada tulang belakang. Dia nak bertanding pun, berkobar-kobar, dia kata dia boleh mendapat Pulau Pinang balik, tapi last sekali nak bertanding di kawasan PAS. Kursi PAS dirampas oleh Gerakan, dan kita lihat Melayu-Melayu Bersatu tak boleh buat apa pun, tuan-tuan, untuk membantu PAS. Dan kita lihat Haji Hadi hanya boleh tersenyum simpul di sebelah Mahathir Mohamad. Tuan-tuan, melopong. Hari ini kita lihat sesi penamaan calon di Dun Bayan Lepas. Kita lihat wakil-wakil daripada PAS langsung tak turun, saudara. Kita tengok, kalau tadi pagi saya di Lenggeng mengiringi calon kita, iaitu Haji Asna Mat Amin. Datuk Seri Rauf, Ketua Menteri Melaka pun sama, mengiringi Haji Asna. Kita lihat kawan-kawan daripada Amanah pun tadi, bekas calon Amanah, Haji Suhaimi pun ada hadir untuk memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional. Padahal itu dulu kursi Amanah, tuan-tuan. Tapi tengok hebatnya orang Amanah ni, saudara. Mereka hadir, calon tu hadir dan beri sokongan kepada Haji Asna. Itulah dia pemimpin amanah yang berjiwa besar. Walaupun kursinya diberikan, kursi itu dia dah menang, diberikan kepada calon Barisan Nasional, tetapi Alhamdulillah, dia hadir memberi sokongan, mengiringi lagi calon, jalan kaki sama-sama ke pusat penamaan calon. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan amanah. Nampaknya rakan-rakan amanah ni jiwa dia lebih besar daripada
daripada kawan-kawan PAS dekat Bayan Lepas. Jadi hari ini saya boleh isytiharkan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri yang baru bagi Dewan Undangan Negeri Bayan Lepas adalah saudara Azrul Mahazir. Kalau tak percaya, tuan-tuan tunggu 12 hari bulan. InsyaAllah tuan-tuan. Saya boleh jamin pemimpin-pemimpin PAS akan boikot pilihan raya tersebut. Dan pengikut-pengikut PAS juga akan memberikan undi kepada saudara Azrul. Kalaupun dia tak nak bagi undi pada Azrul kerana Azrul ni daripada Pakatan Harapan, mereka tidak akan keluar mengundi. Itulah saudara apa yang berlaku dalam hari pertama kita berhadapan dengan hari penamaan calon di 6 buah negeri ini. Sesiapa yang ada persoalan boleh ajukan soalan anda di talian 019-481-9495. 019-481-9495. Silakan kita mulakan dengan soalan di studio. Okey Tok, kita tahu yang PAS ni mempunyai ramai akar undi di kawasan, di DUN dan di Parlimen. Tetapi mereka tiada kuasa untuk memutuskan sesuatu perkara. Komen Tok. Saya nampak bukan masalah mereka ni tidak ada kuasa. Dalam erti kata lain ni, dalam perbincangan kursi ni memang biasalah. Dalam perbincangan kursi ni memang biasa ada tempat yang PAS dapat, ada tempat yang Bersatu dapat. Persoalan dia, mereka ni mendabik dada, kononnya mereka ni memperjuangkan Islam, mereka ni memperjuangkan Melayu, tapi kursi Melayu pun akhirnya jatuh kepada tangan gerakan. Ini persoalan yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan DAP macam-macam. DAP mengancam Islam, DAP mengancam kedudukan orang Melayu. Tetapi gerakan ni dia mengancam kursi Melayu. Kenapa dia tak bertanding? Dia nak jadi Ketua Menteri Pulau Pinang macam mana? Mereka bertanding, saya nak beritahu kita ni bersama dengan DAP. DAP ialah Ketua Menteri Pulau Pinang. Tetapi kita bertanding 17 kerusi. Orang Melayu bertanding di Pulau Pinang. DAP bertanding 15 kerusi saja. Sedangkan gerakan bertanding 17 kerusi. Gerakan bertanding 17 kursi. Tapi kenapa daripada 17 kursi ini akhirnya Presiden Parti Gelakan ini memilih untuk bertanding di kawasan Melayu? Maknanya dia tidak yakin bahawa dia akan dapat undi daripada masyarakat bukan Melayu. Dan kita lihat bagaimana PAS nak membela Melayu kalau di Pulau Pinang itu sendiri mereka tak boleh bela nasib pengikut-pengikut mereka yang dah berjuang lama dengan mereka. Usia 65% sepatutnya boleh diberikan kepada PAS, yang dulu pun PAS bertanding, hari ini terpaksa diberikan kepada Presiden Gerakan. Jadi macam mana dia orang kata dia orang boleh rampas ke 6 buah negeri termasuk Pulau Pinang. Ini satu benda yang bagi saya, dia cakap tak serupa bikin. Dia cakap dia boleh rampas negeri Pulau Pinang, tetapi pada hakikat dia letak 17 calon bukan Melayu. Dia cakap dia memperjuangkan Islam, tapi bukan Melayu bertanding 17 calon, tapi dia punya pengurusi gerakan itu sendiri bertanding di kawasan Melayu. So, dia tak matching dengan apa yang dia cakap. Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap. Cakap, tak bikin. Yang dia cakap, dia tak bikin. Tapi Tok, adakah ini gerakan untuk mengangkat Dominic Lau ni sebagai CM jika mereka menang PRN negeri? Bagi saya tu hanya tahayul lah. Ianya tahayul. Saya nampak kemungkinan besar mereka beranggapan bahawa peluang mereka nak menang di kursi-kursi bukan Melayu tu zero chances. Jadi setidak-tidaknya kena ada sebutir yang gerakan menang, iaitu di Bayan Lepas. Itu je yang dia nampak gerakan boleh menang, sebab dia letak gerakan di kawasan Melayu. Jadi kalau mereka menang beberapa kursi, setidak-tidaknya adalah satu
Gerakan. Tak cukup untuk dijadikan batu nisan sebab sebelah je. Nak jadi dua kan? Korang-korang adalah dua kan? Barulah boleh kata itulah batu nisan gerakan di Pulau Pinang kan? Tapi kalau dah sebelah je ada macam mana? Tapi kita tengok bersatu senyap tu. Bersatu memang macam tu lah. Dia senyap je. Yang kena ambil bukan kursi bersatu, yang kena ambil kursi PAS. Jadi ada persefahaman di dalam gabungan Perikatan Nasional. Sepatutnya bila kepimpinan buat keputusan kan, mereka boleh terima. Tidaklah berlaku pertandingan macam dekat Langkawi sampai 2 calon PAS jadi bebas kan. Begitu juga dengan di Bayan Lepas. Tak sepatutnya geng-geng PAS ni semua boykot. Sebabnya kita tengok penamaan calon kita pergi di mana saja, dia ada BN, PH ataupun PAS. So bila PAS punya jentera, yang ada jentera PAS, bersatu cuma ada pemimpin. Kan? Itu pun banyak dicuri, dirompak daripada BN dulu daripada pengkhianat-pengkhianat daripada PKR. Dia orang ada pemimpin je. Kan? Dia ada katak je. So dia tidak ada apa dipanggil, orang ramai yang nak follow dia, grassroots yang nak follow dia, nak turun. So bila PAS boykot, nampak lompong tu. Nampak sangat kan? Bila tak ada Melayu tu maknanya tak ada PAS lah. Bersatu memang tak ada orang pun. Kan? Okey. Dok, kita beralih ke Ya. Kelantan saja tu Kelantan Kelantan tu. Okey. Ada kepada Nik Aziz, Nik Din Nikmat. Ya. Dia ada keluar video lah hari ni. Dia mengatakan Nik Amar ni adalah dalang sebenar Nik Abdul tak tercalon Ya. sebagai calon untuk Dun Cempaka tu. So, jadi soalan ni tu, dan dia pun menyeru kepada rakyat di Dun tempat yang Nik Amar bertanding ni untuk tidak mengundi, dan dia cakap dia dah berjumpa sendiri dengan Hadi Awang, dan Hadi kata setuju untuk bagi kepada Nik Abdul ni. So jadi tu, siapa yang menipu dan apa komen tu? Bagi saya Haji Hadi ni kalau boleh dia punya legacy dia tu. Kan? Dia tengok kalau dulu dia ketika arwah Tuan Guru Nik Azim masih hidup, dia berkongsi pengaruh. Ada setengah-setengah yang suka dengan cara yang ekstrim macam dia. Ada setengah-setengah yang suka cara kepimpinan ulama' macam Tuan Guru Nik Aziz. Jadi, walaupun Tuan Guru Nik Aziz dah tak ada, tetapi Haji Hadi ni masih tak selesa dengan legasi Nik Aziz. Jadi kalau boleh dia nak padam terus. Dia nak padam terus. Jadi walaupun adik Allahyarham Tan Sri Nik Aziz mengatakan ianya perbuatan Nik Amar, tetapi kena ingat last kali yang tanda tangan watikah ialah Presiden PAS. Kalau Presiden PAS dah cakap dengan adik kepada Tuan Guru Nik Aziz yang dia akan bagi kepada Nik Abdul, bak kata Datuk Seri Zahid Hamidi lah. Kan? Datuk Seri Zahid sendiri yang bantu dia daripada tak boleh masuk ke Mekah, boleh masuk ke Mekah. Daripada tak ada hotel, dia carikan hotel. Kemudian dia boleh buat pembohongan kering di kota Mekah. Dekat Mekah ni, dia boleh menipu kata dia jemputan kerajaan Arab Saudi. Lepas tu, dia boleh kata pula Sultan Brunei yang taja bilik dia, sedangkan Datuk Zahid yang pergi tolong bantu carikan bilik dan sebagainya. Depan-depan Datuk Zahid, dia boleh menipu. Di kota Mekah. So, bagi saya lah, kalau adik kepada Allahyarham Tan Sri Nik Aziz ni kena tipu di Haji Hadi sekali lagi ni, saya tak terkejut lah. Ini bukan satu benda yang baru. Kisah-kisah penipuan Haji Hadi ni dah terlalu banyak. Dan yang terkini bila mana dia bersebelahan dengan Tun Dr. Mahathir. Bila dia ditanya tentang isu memali, dia kata lain topik. dia tak nak jawab. Dia tak nak jawab. Dia kata tajuk lain. So, saya simpatilah kepada
insan-insan yang telah mengisytiharkan supaya kematian Allahyarham Ibrahim Libya dan pengikut-pengikutnya dikira sebagai mati syahid, dianggap sebagai para syuhada. Haji Adi pun minta supaya beliau di Ibrahim Libya tidak dimandikan, dikebumikan dalam keadaan badan berlumuran darah dan sebagainya. Walaupun kita tahu selepas itu minyak wangi disembur, disiram di atas kuburan Ibrahim Libya untuk menunjukkan seolah-olah bahawa Ibrahim Libya ni memang seorang syuhada. Sebegitu sekali. Ini apa yang telah diceritakan oleh bekas-bekas pemimpin PAS sendiri. So, bagi saya tak pelik lah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh adik Allahyarham Tan Sri ni Aziz. Memang Haji Adi ni penipu. Okey? Okey. Kembali semula Tok berkenaan dengan parti PAS ni tu Ya. Okey. Kita lihat beberapa siri pilihan raya sebelum ni, mereka memobilisasi jentera-jentera mereka untuk membantu Perikatan Nasional. Tetapi kali ini kita lihat ada yang dah boykot dan sebagainya. Jadi adakah ini mungkin pilihan raya terakhir PAS bersama dengan Perikatan Nasional ataupun sebaliknya? Saya yakin kalau PAS bersendirian, peluang untuk PAS lebih cemerlang tu lagi besar. Lagi besar. Sebab kalau PAS ni cerdik, kursi-kursi yang PAS bagi pada Bersatu tu, PAS bertanding sendiri je. Mereka boleh menang lagi banyak kursi. Sebab memang Bersatu ni tidak ada pengaruh. Bersatu tidak ada pengaruh. Cuma dalam pilihan raya yang akan berlangsung pada 12 hari bulan 8 ini, saya begitu yakin kedudukan Kerajaan Pakatan Harapan sangat selesa, baik di Pulau Pinang, juga sangat selesa di Selangor, kerana orang Melayu di Selangor ini memang rata-ratanya bersama dengan Pakatan Harapan. Lebih 65 hingga 70% orang Melayu di kawasan bandar di Selangor ni bersama dengan Pakatan Harapan, dan dengan kerjasama dengan BN lagilah kita kuat di Selangor. Begitu juga orang-orang Melayu di Negeri Sembilan, mereka masih lagi bersama dengan dua buah parti besar. Satu BN, satu lagi PH. Jadi kita tidak ada masalah untuk menawan tiga buah negeri ni sekurang-kurangnya. Tetapi gandingan baru BN dan PH saya nampak sekarang ni dah mula nampak sinar. Negeri Kedah itu juga tidak mustahil untuk kita tawan. Terengganu juga tidak mustahil juga mampu untuk kita tawan. Kelantan memang kita tak nafikan, memang agak sukar, tetapi dengan perkembangan orang-orang muda, contohnya macam di sebelah selatan Kedah, negeri Kedah, di sebelah selatan negeri Kedah pun nampak perubahan tu lebih kepada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Kita lebih mudah tembus di sebelah selatan, terutamanya di mix area. Kawasan yang kepadatan penduduk Melayu tinggi tu memang dia orang ada advantage lebih. Itu kita tak boleh nafikanlah. Tapi Kelantan ni saya nampak orang muda dah mula memberikan signal. Kemungkinan besar mereka nak mencuba. Adakah kerana pentadbiran kerajaan PAS tu tak menampakkan yang mereka betul-betul serius? Orang muda patut dah boleh fikir. 33 tahun kita bagi peluang PAS memerintah negeri Kelantan. Takkanlah masalah air itu nak berterusan sampai bila-bila. Bagilah BN, selesaikan dulu masalah air. Lepas tu kau nak tukar balik, nak bagi kat PAS balik pun suka hati lah. Setidak-tidaknya. Tapi bagi kita perintah 5 tahun, tengok apa kita boleh buat di Kelantan. Apa pencapaian yang boleh kita capai di negeri Kelantan.
apa pembangunan yang kita boleh bawa kepada negeri Kelantan. Apa pemodenan yang boleh dilakukan di negeri Kelantan. Dan bila high speed rail ataupun ini ECRL selesai, yang akan menghubungkan Tanah Besar Cina ke Kuala Lumpur melalui pantai timur ni, kita akan lihat bandar-bandar kecil sepanjang perjalanan itu akan tumbuh lebih besar. Peluang pekerjaan akan bertambah. Rakyat Kelantan, rakyat Pantai Timur tidak akan perlu migrate pergi ke Kuala Lumpur, cari makan, berhijrah ke Kuala Lumpur. Ustaz-ustaz PAS yang selama hari ini mereka lahirkan tidak perlu lagi belajar ke Selangor, mengharapkan bayaran yang lumayan di Selangor, di Kuala Lumpur. Mereka pun boleh dapat bayaran yang lumayan di Kelantan Darul Naim. Itu dia sahabat semua, satu pencerahan padu daripada Lokman Adam yang lebih mengejutkan kita apabila kerusi Melayu di Pulau Pinang yang sebenarnya adalah kerusi daripada PAS telah pun diberikan kepada gerakan sahabat semua. Ini agak mengejutkan kita kalau sebelum ini mereka mahu memboikot kalau kerusi itu juga dibagi kepada presiden gerakan itu. Apakah benar mereka akan memboikot atau itu hanya cakap kosong daripada pemimpin-pemimpin PAS, penyokong-penyokong PAS di Pulau Pinang. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat semua? Adakah PAS sudah terancam? PAS sudah ditunggang oleh gerakan? Ya, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian dari Orang Dapat Channel, yang kita berjumpa lagi. Bye-bye.